Ada orang atas muka dunia, mereka telah sampai ke satu makam reda. Mereka reda segala-galanya dengan Allah. Tapi, jangan sampai mereka sebut sepatah kata, habis kita. Tu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video pendek di mana seorang ustaz membela para habib dan mengkritik mereka yang menghina para habib tersebut. Ayuh kita tonton, kemudian saya berikan ulasan dan kritikan. Link bagi video asal dalam kotak description. Para habaib datang. Kadang-kadang orang hantar pada saya, Ustaz, apa pandangan Ustaz? Ada orang ni macam-macam keji, maki, menyesatkan dan sebagainya. Tuan-tuan, saya nak tanya soalan pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bolehlah kalau jumpa-jumpa bagi tahu. Para habaib ni, mereka adalah ahlu baitin Nabi, ahli keluarga Nabi. Ya, siapa sahkan mereka ahli keluarga Nabi? Satu dunia. Tuan-tuan sekarang mengesahkan mereka ahli keluarga Nabi. Ni keturunan daripada Sagaf, ni daripada Haddad, ni daripada Al-Adrus. Ya, ni keturunan ni. Asal daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Ada lagi tak keturunan Nabi? Ada lah, sebab Imam Mahdi tu kan akan lahir di akhir zaman. Dia kan keturunan Nabi. Kalau keturunan Nabi dah tak ada, Imam Mahdi keturunan Nabi daripada mana? Ni benda ni kadang-kadang benda ni sipo je, tuan-tuan. Baik, saya nak tanya tuan-tuan. Kalau keturunan Nabi ni, atau saya sebut begini, keturunan Nabi ni, siapa mereka? Mereka adalah wali-wali Allah. Dia tanya, tahu daripada mana? Tuan-tuan, kalau keturunan Nabi ni, bukan wali Allah. Keturunan siapa wali Allah? Wali ni ada tak? Ada. Siapa kata ada? Allah kata ada dalam Quran. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah wali-wali Allah. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada perasaan takut dan tidak ada perasaan sedih. Ya, kerana semua itu datang dari Allah. Kenapa dia kena takut kalau dia berkantor dengan Allah? Jadi wali ni, kalau tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ni wali ke tak? Tuan-tuan tak ada lagi sedih dan takut kepada apa-apa sekalipun. Tuan-tuan ada rasa takut lagi tak? Takut sakit, takut miskin, takut orang hina, takut ada lagi tak takut? Belum jadi wali lagi dah. Ada lagi tak sedih? Ya, hilang selipar Jepun pun sedih juga. Ini lambat lagi lah jadi wali, tuan-tuan. Dia tak ada sedih dah. Okey ya. Baik. Wali ada tak? Ada. Siapa bagi tahu ada? Allah bagi tahu ada. Okey, siapa wali Allah? Wali tak ada? Ada. Siapa wali Allah? Kalau keturunan baginda Nabi itu bukan wali-wali Allah. Keturunan siapa wali Allah? Macam kita kata juga, Imam Ghazali wali tak? Wali. Imam Ibn Hajar, kalau kita mazhab kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah ni, imam-imam besar dunia ni, tuan-tuan. Kalau mereka bukan wali Allah, imam mana wali Allah? Imam surau, tuan-tuan. Minta maaf saya cakap gitu, tuan-tuan, minta maaf ya. Bukan merendahkan imam kita, tak. Sebab kadang-kadang orang dunia akhir zaman dia suka sangat dia nafi orang. Dia ingat dia ni mulia sangat. Kalau Habib-Habib tu bagi mereka hina, siapa yang mulia? Dia lagi mulia, tuan-tuan. Kalau dia hina wali ni, para habaib tu dia duk hina kan, dia duk buat ni, tuan-tuan sekalian, duk hina. Ya, you hina para habaib tu. Maknanya kenapa you hina? Sebab bagi you para habaib tu adalah manusia yang hina. Habis siapa yang mulia? Kalau keturunan Nabi tu hina, siapa mulia? Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kurang hajar ni. Minta maaf saya, tuan-tuan. Ni dia kadang-kadang kita ya, keturunan Nabi. Kalau keturunan Nabi tu kamu hina, kamu kata hina, siapa lagi manusia mulia atas muka dunia? Keturunan Firaun. Betul, kadang-kadang kita berfikir tu biar logik lah, tuan-tuan. Ni tuan-tuan minta maaf orang lama ya. Orang lama ni ni orang-orang muda di luar sana tu. Ya, biar reti adab. Ya, maki hamun, subhanallah. Kalau ya pun you mulia, you jangan hina orang lah. Okeylah, you mulia, okeylah. Kenapa you nak hina orang kalau ataupun you rasa you terlalu mulia? Kerana orang terlalu hina. Orang mulia tak akan hina orang, tuan-tuan. Kerana mulia itu ialah tidak menghina orang lah. Ya. Mana ada orang mulia hina orang? Orang baik ada burukkan orang. Kalau dia baik, dia burukkan orang. Tak baiklah dia. Subhanallah. Benda-benda simpul lah, tuan-tuan ya. Minta maaf, tuan-tuan. Tegas sikit situ ya. Lepas tu, untuk pertikai keturunan orang. Yo kau dia keturunan Nabi. Habis you keturunan apa? Macam kalau kita kata, ni Ustaz ni keturunan Tok Janggut ni. Yo kau keturunan Tok Janggut. Janggut pun tak ada pun.
Sedap. Ya apa? Tuan-tuan, ada orang petikai keturunan orang. Oh, ini memang problem lah. Mental lah tuan-tuan. Minta maaf lah. Kalau saya tanya Tuan Haji keturunan mana ya? Saya keturunan sekian. Ya ke? Lah, tadi dia tanya orang. Ha, itulah tuan-tuan dunia hari ni. Allah. Minta maaf lah tuan-tuan sekalian ya. Ada orang tak muka dunia, mereka telah sampai satu maqam redha. Mereka redha segala-galanya dengan Allah. Tapi jangan sampai mereka sebut sepatah kata. Habis kita tuan-tuan. Baik, ulasan saya. Ulasan pertama, Ustaz menyebut tentang mereka yang memaki hamun, keji, hina dan menyesatkan para Habib. Andai benar, saya nasihatkan kepada semua agar jangan kita melakukan sedemikian. Bukanlah sikap seorang Muslim untuk memaki hamun, keji dan hina sesama Muslim, baik mereka itu Habib atau tidak. Ayuh kita ulang kaji ayat 11. Ayat ke-11 surah Al-Hujurat. Surah yang ke-49. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu kumpulan dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan kumpulan lelaki yang lain, kerana boleh jadi kumpulan yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sesuatu kumpulan dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan kumpulan perempuan yang lain, kerana boleh jadi kumpulan yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah sesetengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain, dan jangan pula kamu memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Larangan-larangan tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka amatlah buruk sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah dia beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat dari perbuatan fasiknya itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Demikian juga, tidak boleh mengatakan seseorang individu atau kumpulan sebagai sesat, melainkan terdapat bukti nyata yang boleh dijadikan hujah di akhirat kelak. Ini kerana apabila kita berkata mereka sesat atau apa-apa tuduhan lain, Allah akan bertanya di akhirat kelak, apakah buktinya? Seandainya para Habib atau sesiapa lain ada melakukan atau menyampaikan sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, maka perbetulkanlah kesalahan itu. Jika kesalahan itu berlaku dalam suasana tertutup, maka betulkanlah ia dalam suasana tertutup. Jika ia dilakukan dalam suasana terbuka, seperti sudah tersebar di media sosial, maka pembetulan juga dilakukan dalam suasana terbuka dan disebarkan agar orang ramai maklum tentang kesalahan itu. Semua ini dilakukan tanpa memaki hamun. Kita fokus kepada dalil dan hujah, bukan individu. Inilah nasihat saya kepada semua, khasnya para pencinta sunnah. Ayuh kita sebarkan sunnah dengan dalil, hujah dan akhlak mulia. Sebahagian orang mereka sukar menganalisa dalil dan hujah, tetapi semua orang boleh menganalisa dan menerima akhlak mulia. Ulasan kedua, Ustaz menyebut tentang para Habib sebagai keturunan Nabi yang mulia dan mengkritik mereka yang mempertikaikan kesahihan keturunan tersebut. Ustaz juga bertanya, suka ke kalau orang tanya dan pertikaikan keturunan kita?
Tentang hal ini, terdapat beberapa penjelasan saya. Pertama, terdapat banyak hadis sahih yang menerangkan keutamaan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ia menjadi salah satu asas dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di pertengahan antara satu ekstrim yang berlebihan dalam mengangkat kedudukan Ahlul Bait seperti Syiah dan satu ekstrim lain yang menghina dan merendahkan Ahlul Bait. Kedua, disebabkan adanya hadis-hadis tersebut, ada segelintir orang atau kumpulan yang mengambil kesempatan menyandarkan diri mereka kepada Ahlul Bait. Mereka mendakwa diri mereka adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka dapat meraih pujaan dan pujian daripada orang ramai. Oleh kerana itulah kami bertanya dan ingin tahu kesahihannya, kesahihan penyandaran tersebut atau dakwaan tersebut. Justru kami bukan suka-suka tanya dan bukan suka-suka pertikaikan keturunan sesiapa. Melainkan apabila orang itu mendakwa dia keturunan Nabi, maka barulah kami minta bukti kesahihannya. Sebagai contoh, tiada siapa dari kalangan para penonton yang bertanya tentang keturunan saya. Namun, andai kata satu hari saya mendakwa diri saya adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu ramai yang akan bertanya dan meminta bukti kesahihannya. Ketiga, faktor lain yang menyebabkan kami bertanya kesahihan penyandaran tersebut adalah apabila sebahagian orang masa kini yang mendakwa mereka adalah keturunan Nabi, tetapi mereka jugalah orang yang paling kehadapan melakukan dan menyebarkan bid'ah, sementara sunnah Nabi SAW ditinggalkan di belakang. Sepatutnya sebagai seseorang yang berketurunan Nabi, merekalah orang yang paling kehadapan menyebar sunnah, membela sunnah dan membasmi bid'ah. Ulasan ketiga, Ustaz bertanya, kalau bukan keturunan Nabi, siapakah manusia paling mulia di dunia? Keturunan Fir'aun? Beliau bertanya, ya. Saya katakan, jawapannya terdapat dalam ayat 13 surah Al-Hujurat, surah ke-49 yang sama saya bacakan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak, supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya, semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Baik keturunan Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, jika keturunan mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah. Di sini kita perlu meletakkan hadis-hadis yang menerangkan keutamaan Ahlul Bait di kedudukan yang betul berdasarkan ayat 13 surah Al-Hujurat ini. Islam tidak mengukur kemuliaan berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan kadar ketakwaan. Justru keutamaan Ahlul Bait, keutamaan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan syarat mereka bertakwa kepada Allah. Andai ada Ahlul Bait yang tidak bertakwa, maka peranan kita bukan hantar mereka, tetapi menasihati mereka, sebagaimana juga kita menasihati mana-mana Muslim lain yang tidak bertakwa. Demikianlah sikap pertengahan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak melampaui batas, tidak ghulu dalam mengangkat Ahlul Bait dan tidak juga merendahkan atau menghina Ahlul Bait.
Di sini saya ingin mengkritik ustaz dalam potongan video tadi yang kelihatannya begitu ghulu, begitu melampaui batas, memuliakan keturunan Nabi sehingga terlupa ayat 13 surah Al-Hujurat. Sampai ditanya, apakah keturunan Fir'aun yang mulia? Saya bertanya kembali, sejak bila agama Islam adalah agama yang berdasarkan keturunan? Sejak bila keadaan seorang Muslim diukur berdasarkan keturunannya? Dan jika ada keturunan Fir'aun yang beriman dan bertakwa kepada Allah, apakah anda akan berkata dia tidak mulia semata-mata kerana dia berketurunan Fir'aun? Ulasan keempat, ustaz menyatakan bahawa keturunan Nabi ialah wali Allah. Kemudian ustaz tanya tahu dari mana? Okey, lalu ustaz membacakan ayat Al-Quran, yang ini ayat 62 surah Yunus, surah yang ke-10. Saya jawab, dusta, dusta, dusta. Ayat 62 surah Yunus memang menyebut tentang para wali. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, dalam ayat seterusnya Allah menerangkan siapakah wali Allah tersebut. Ayuh kita semak ayat 62 dan ayat 63 surah Yunus. Okey, ayat 62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tetapi Allah sambung dengan ayat 63, Allazina amanu wa kanu yattaqun. Bermaksud, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Yang penting Allah sambung pada ayat seterusnya di mana Allah menerangkan siapakah wali-wali Allah itu, di mana ia bermaksud iaitu orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Jadi Allah sendiri telah menerangkan siapakah wali Allah yang dimaksudkan olehnya dalam ayat 62, iaitu pada sambungan ayat 63 yang bermaksud, saya ulangi, iaitu orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Berkata Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, bermaksud Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa wali Allah, mereka ini adalah golongan yang beriman dan bertakwa. Dan bagi setiap orang yang bertakwa termasuk di dalam golongan yang digelar sebagai wali Allah. Dan mereka ini tidak akan berduka cita, iaitu dengan ganjaran pada hari akhirat. Dan mereka juga tidak bersedih dengan keadaan di dunia. Sekian Ibnu Katsir. Baik, merujuk kepada perbincangan kita, baik seseorang itu berketurunan Nabi atau tidak, asalkan dia beriman dan bertakwa, dia adalah seorang wali Allah. Di sini ustaz dalam potongan video terbabit telah melakukan kesalahan yang serius apabila dia pandai-pandai mengkhususkan maksud wali Allah dalam ayat 62 surah Yunus kepada keturunan Nabi. Padahal Allah sendiri telah menjelaskan siapakah yang dimaksudkan dengan wali itu dalam ayat selanjutnya. Di sini ada satu pelajaran lain, iaitu hati-hati dengan agamawan yang mengemukakan ayat Al-Quran sebagai dalil. Hendaklah kita semak ayat tersebut. Benarkah ia dapat dijadikan dalil sebagaimana yang disebut oleh agamawan terbabit? Dalam potongan video yang kita tonton tadi, jelas bahawa orang yang berpakaian agama sekejap-sekejap membetulkan selendangnya, berceramah di masjid dan menyebut Allah, tidak boleh dipercayai apabila mengemukakan ayat Al-Quran sebagai dalil. Ulasan kelima, di akhir video itu ustaz menyebut, dan saya sebut semula sepatah demi sepatah, ada orang atas muka dunia, mereka telah sampai ke satu makam. Mereka redha segala-galanya dengan Allah, tapi jangan sampai mereka sebut sepatah kata, habis kita. Baik, siapakah yang dimaksudkan dengan ustaz dalam kenyataan di atas itu?
Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya yakin bukan, kerana Rasulullah tidak sebut sepatah kata terhadap kaum musyrikin sebelum perang Badar, sebelum perang Uhud atau sebelum mana-mana peperangan, sehingga dengan itu habis musnah musuh-musuh Islam. Sebaliknya, baginda dan para sahabat berjihad dengan nyawa dan harta mereka untuk menegakkan kalimah Allah terhadap musuh-musuh Islam itu. Apakah dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum tidak sampai ke maqam redha? Kemudian apakah yang dimaksudkan ialah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang confirm memang keturunan baginda seperti Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma? Kita sama-sama maklum cabaran yang dihadapi oleh Hasan dan Husain selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua tidak sekadar sebut sepatah kata untuk menyelesaikan cabaran tersebut, tetapi berusaha keras sehingga akhirnya mengorbankan nyawa mereka sendiri. Apakah dengan itu Hasan dan Husain tidak sampai ke maqam redha? Jika bukan Rasulullah dan para sahabat, bukan juga Hasan dan Husain, apakah yang dimaksudkan? Ialah para habib. Saya serahkan kepada para penonton untuk menentukan siapakah orangnya. Baik, demikianlah 5 ulasan dan kritikan saya. Poin penting, berhati-hatilah dengan orang yang berpakaian agama, berceramah di masjid dan surau. Berkemungkinan besar ada tauliah mengajar di masjid dan surau, berbicara dengan menyebut nama Allah dan membacakan ayat Quran. Tetapi mereka tidak semestinya orang yang dapat dijadikan rujukan agama, mahupun sumber membandaikan umat atau mematangkan umat. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.